Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih berpeneraja acara Dikdifkuh membekal resma Penazuri Teguh Ustaz sama serta sedang penonton dan pendengar yang setia. Rukun negara memperkasakan jati diri. Begitulah murninya tajuk pidato yang akan kami hidangkan kepada hadirin untuk menjadi santapan minda di bagian ceria ini. Tahukah anda, negara Malaysia semakin dipandang tinggi oleh masyarakat dunia? Kerana kejayaan Malaysia mencipta nama dan mencorang medali berharga dalam semua lapangan sama ada ekonomi, politik, sosial dan sukan. Maka pada hari ini kami akan mengetengahkan fenomena anjakan paradigma Malaysia setelah 53 tahun kita menyambut ulang tahun rukun negara. Sedang dewannya dihormati. Sebelum kata panjang berjela, izinkan kami mentakrifkan rukun negara memperkasakan jati diri. Secara konseptual yang merujuk kepada semangat cinta akan negara dengan penyatuan kemajuan masyarakat yang rumpun, hidup di bawah satu bumbung tanpa membeza-bezakan ras, etnik, darjah dan agama. Melalui 5 prinsip penting rukun negara, yaitu Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, sememangnya agak sukar untuk kita mengaitkan kehidupan harian dengan apa yang terkandung dalam prinsip rukun negara. Namun, jika diamati dengan teliti, sebenarnya cara kehidupan rakyat Malaysia berkait rapat dengan kelima-lima prinsip rukun negara ini. Dan sekiranya prinsip ini dipatuhi, pastinya ia akan membentuk jati diri rakyat negara ini. oleh itu, hayatilah putusan minda firman Allah, Pramati pertama, kepercayaan kepada Tuhan, insan berkualiti dicanai. Warga Dewan Kembagaan Negara, konsep beragama umpama satu batu bata yang sempurna bagi mengukuhkan binaan sesebuah bangunan. Kerana setiap bangunan didirikan asasnya adalah dari komponen yang saling terpisah dan tidak kuat. Tetapi apabila saling diikat, bata dengan pasir, simen dan air, ia akan menjadi satu kekuatan antara satu sama lain. Begitulah hebatnya peranan agama. Walaupun kita berbeza kepercayaan kepada Tuhan, namun ia mampu diharmonikan lantas membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Lantaran itulah kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan dan perayaan dengan meriahnya, seperti sambutan Maulid Rasul, Hari Wesak, Hari Tepusan dan sebagainya telah diraikan. Untuk tujuan apa kita meraihkan perayaan agama ini? Kerana kita percaya perayaan agama ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni dalam membentuk jati diri rakyat negara ini. Sidang Dewan yang budiman. Pramati kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, mentaliti rakyat cemerlang. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Sebagai rakyat, menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Diberikan negeri Melaka khusus dan sudah semestinya rakyat negeri Melaka perlu menumpahkan taat setianya kepada yang di-Pertuan Negeri Melaka tanpa mengurangi taat setianya kepada yang di-Pertuan Agong. Persoalannya, bagaimana untuk menunjukkan bukti kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja rakyat yang tak anda sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negaranya? Jelas hari ini kerajaan perpaduan ditubuhkan atas titah nasihat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda ini Pertuan Agong dan disambut baik oleh semua ahli parlimen sebagai bukti taat setia mereka kepada raja dan negara. Kesanggupan ahli politik mengetepikan perbezaan dan persekatan yang muja antara mereka demi melaksanakan titah ini Pertuan Agong sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat mempunyai jati diri cemerlang dengan mengutamakan persefahaman dan perpaduan dalam memimpin negara. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu seluruh rakyat Malaysia mencintai dan memajukan negara Malaysia kelak. Warga Dewan Kembagaan Negara. Pramati ketiga, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang dirangkum bersama. Setiap negara mempunyai perlembagaan negaranya tersendiri. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat akan hak dan keistimewaan mereka. Manakala undang-undang negara pula berasaskan kepada perlembagaan. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan disiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, hampir 95% rakyat Malaysia patuh kepada perintah Kepala Pergerakan PKP pada tahun 2020 supaya kekal duduk di rumah. Ini menunjukkan kepatuhan rakyat Malaysia kepada undang-undang. Ketaatan tetap sedar ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai tahap jati diri dan cinta akan negara
berpesan, tegak rumah kerana sande, runtuh seni rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Dalam kita mengajar anak kemodenan Malaysia, Madani, nilai kesopanan dan kesusilaan adalah pelengkapnya. Ibarat isi dengan kuku, irama dengan lagu, cinta dengan rindu. Masyarakat Malaysia hebat dengan budi bahasanya, menghormati orang tua, menghormati perbezaan agama dengan memakai pakaian sopan saat mengunjungi tempat ibadah merupakan contoh nyata dari pengamalan kesopanan dan kesusilaan. Kerajaan juga telah melakukan berbagai reformasi bagi memastikan masyarakat Malaysia menjiwai kesopanan dan kesusilaan. Kempen budi bahasa kita jalankan, budaya integriti kita amalkan, bahkan pembinaan sosial kita pergiatkan. Semuanya atas kesedaran bahawa apa gunanya ketinggian akal fikir manusia tanpa guluran budi bahasa. Kempen Bendera Putih suatu PKP, Abang Riba menyelamatkan mangsa banjir, aktivis masyarakat Uncle Kentang membantu masyarakat secara sukarelanya. Kesemua amalan baik ini menunjukkan bukti tingginya nilai budi bahasa rakyat Malaysia, menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa, warna kulit maupun agama. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah bukti bahawa jati diri rakyat negara ini dapat dibentuk dengan amalan rukun negara yang diperkenalkan. Sidang Dewan Budiman secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri, dan negara mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Akhir kalam, kami ingin mengajak sisi dewan sekalian untuk sama-sama menabur bakti, menghulurkan sejabus kekuatan untuk merealisasikan hasrat negara dan menjadikan rakyat tinggi jati dirinya. Tanamkan tekad di dalam hati, bulatkan azam penuh bermisi, jadikan negara Malaysia negara